Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman di luar sana, saya doakan agar kita semua dirahmati Allah, dikurniakan kesihatan tubuh badan yang baik, dan bagi sesiapa yang ditimpa ujian, semoga tetap tak sabar dan yakinlah dengan pahala Allah bagi sesiapa yang sabar dan redha dengan ujian ke atasnya. So hari ini merupakan kali yang ke-9, ya, ini adalah yang ke-9. Jika semalam sebenarnya saya berhajat untuk meneruskan apakah sunnah-sunnah yang kita patut lakukan apabila menjelang maghrib, ya. Tapi saya rasa sejak 2-3 hari lepas handphone dihujani dengan macam-macam WhatsApp, ya, para sahabat kita yang alhamdulillah banyak berkongsi tentang fadilat-fadilat atau kelebihan-kelebihan berpuasa hari Isnin Khamis, puasa sunat Isnin Khamis, ya, dan seterusnya akan disambung besok selama 3 hari, iaitu puasa hari-hari putih, ya. Yang mana saya rasa ini satu perkembangan yang sangat baik, ya, tentang puasa-puasa sunat yang diwawarkan dalam kita punya handphone, ya, supaya lebih ramai orang tahu dan lebih ramai orang yang dapat menjalankan sunnah Nabi SAW, ya. Untuk hari ini saya rasa lebih baik kita bincangkan, mungkin dah ramai pun orang tahu, cuma sekadar kita saling berpesan-pesan untuk kebenaran, saling ingat mengingati, insya-Allah banyak manfaatnya. Untuk hari ini kita berbicara tentang puasa sunat Isnin Khamis. InsyaAllah besok saya akan bercerita sama-sama, kita saling mengingatkan tentang puasa Ayyamul Bid, ya, iaitu 13, 14 dan 15 pada kalender Islam, yang mana juga dikenali sebagai puasa putih. Okey. So untuk hari ini puasa sunnah iaitu hari Isnin dan hari Khamis. Puasa ini sebagaimana yang kita tahu, kita telah banyak mengamalkannya, ya. Hari ini hari Isnin, apatah lagi di dalam bulan Syaban ni, sangatlah bagus untuk kita memperbanyakkan puasa-puasa sunnah, ya. Okey. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Ini adalah hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani, ya. Okey, sekarang ni Aisyah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Okey, di sini kita lihat apakah dalil yang menunjukkan memang Rasulullah selalu menazimi puasa Isnin dan Khamis itu, ya. Okey, daripada Usamah bin Zaid, ya, ini anak-anak kepada Zaid, Usamah bin Zaid. Zaid ini adalah maula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia mengatakan, aku berkata kepada Rasulullah, iaitu engkau selalu berpuasa sehingga orang-orang menyangka yang tiada hari engkau tidak berpuasa, dan engkau juga dilihat tidak berpuasa sehingga orang-orang menyangka yang engkau tidak pernah berpuasa kecuali 2 hari yang engkau berpuasa kepadanya. Dan maknanya Usamah bin Zaid berkata kepada baginda Rasul, ya, dia kata dia orang perasan, orang tengok bahawa kebanyakan hari-hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan puasa, seolah-olah dia orang menyangka Rasulullah ni berpuasa setiap masa, ya. Dan ada juga hari-hari mana mereka melihat Rasulullah ni tidak berpuasa pada hari-hari yang lain-lainnya, seperti menyebabkan orang menyangka bahawa Rasulullah ni tak berpuasa ke, tak berpuasa sunat ke, kecuali pada 2 hari ini saja, Isnin dan Khamis. Memang dia notis, Usamah notis dan masyarakat notis bahawa baginda tak pernah melazimi sangat Isnin dan Khamis untuk berpuasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya pada Usamah, hari apakah itu? Baginda bertanya, ya. Maka Usamah menjawab, Isnin dan Khamis. Mendengarkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menjelaskan, iaitu pada 2 hari tersebut amalan anak Adam diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku sangat suka sekiranya amalanku dihadapkan pada hari aku berpuasa.
Itu jawapan Rasulullah. Dan ini dirangkumkan dalam hadis riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad. Okey. Itu satu yang membuktikan, dalil membuktikan Rasulullah melazimi puasa pada hari Isnin dan Khamis. Okey. Dalil seterusnya adalah dari Qatadah An-Asari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang berpuasanya baginda pada hari Isnin dan Khamis. Maka baginda Rasul mengatakan bahawa pada hari itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkan wahyu ke atasku. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Okey. Maka baginda mengatakan baginda suka berpuasa pada hari Isnin kerana baginda telah dilahirkan pada hari Isnin. Jadi secara tidak langsungnya pada saya di sini kita boleh mengambil suatu clue ataupun pengajarannya bahawa Rasulullah melahirkan rasa kesyukuran, dilahirkan pada hari Isnin dengan baginda melakukan solat sunat, melakukan amal ibadah yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rasa kesyukuran baginda. So bagaimana dengan kita? Adakah kita melakukan perkara yang sama? Apabila kita hari kelahiran kita, ya, adakah kita juga mengambil sunnah Nabi, mencontohi Nabi SAW dengan melakukan puasa sunat pada hari kelahiran kita? So sama-sama kita fikirkan, semoga kita dapat muhasabah diri, insya-Allah selepas ini kita boleh menjadi orang yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, ya. Okey. Puasa adalah ibadah yang suci dan begitu tulus, ya, yang kita laksanakan hanya semata-mata kerana Allah. Sebab tu kalau kita fikirkan banyak perkara yang kita beribadah, maknanya mungkin dilihat orang. Kalau kita solat, mungkin solat kita itu dipertontonkan oleh orang, orang lihat, dan kita perlu menjaga hati kita daripada riak dan sebagainya. Tetapi puasa adalah sesuatu yang jika kita tidak mengatakan kita berpuasa, orang pun tak tahu yang kita sedang berpuasa. Puasa maknanya menuntut satu keikhlasan yang ikhlas dari kita sendiri, di mana seorang itu ada kalanya dia berseorangan tetapi dia tidak mencuri-curi makan, tak curi-curi minum, sekalipun dia tidak diperhatikan oleh orang lain. Kerana kita berpuasa lillahi ta'ala, kita yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, maka kita tidak berlaku curang dalam puasa kita sekalipun kita tidak dilihat oleh manusia. Oleh itu Allah telah menawarkan ganjaran yang sangat besar ke atas suatu ibadah yang kita lakukan dengan penuh mujahadah, penuh bersungguh-sungguh untuk menolak hawa nafsu kita semata-mata untuk menjalani ibadah puasa ini. Okey, jadi sekarang kita tengok apakah pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang lazimi puasa Isnin dan Khamis ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, pintu-pintu syurga dibuka pada hari Khamis dan hari Isnin dan Khamis, dan semua hamba Allah yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, iaitu tidak melakukan syirik kepadanya, akan diampunkan dosa-dosa mereka kecuali orang-orang yang sedang bermusuh. Kemudian dikatakan, tundalah pengampunan bagi kedua orang ini sehingga mereka berdamai. Maknanya, kita dikabarkan dalam hadis yang mulia ini, pintu syurga dibuka pada setiap hari Isnin dan Khamis. Jadi bayangkanlah jika amal ibadat kita itu dibawa naik menghadap Allah dalam keadaan pintu syurga terbuka pada masa itu. Ya, semoga kita dapat janji Allah yang mana kita akan tersenarai sebagai orang-orang yang direzekikan Allah, dianugerahkan Allah untuk memasuki syurga-syurga Allah. Dan satu lagi berita yang sangat gembira, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan di akhirat nanti adanya pintu syurga yang khusus, ya, iaitu bernama Ar-Rayyan. Pintu syurga yang khusus ini dihaskan untuk orang-orang yang suka melakukan ibadah puasa. Sesungguhnya tidak akan memasuki dari pintu itu di akhirat nanti kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka diserulah, di manakah orang-orang yang berpuasa? Sehingga berdirilah orang-orang yang berpuasa, dan setelah semua mereka masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak akan ada seorang pun yang masuk melaluinya lagi setelah itu.
Ya. Okey. So alhamdulillah nanti di akhirat maka Allah akan menyeru kepada orang-orang yang berpuasa. Kita ni jadi VIP di pada mahsyar nanti apabila Allah menyediakan pintu khas bagi orang-orang yang melazimi berpuasa. Di dalam hadis ini Allah mengatakan orang-orang yang berpuasa itu akan ada pintu khusus yang tidak akan dimasuki oleh orang-orang lain kecuali mereka yang mengamalkan puasa-puasa, sama ada puasa sunnah, puasa Ramadan, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Semoga kita tergolong di kalangan orang-orang yang dipanggil melalui memasuki pintu rayaan ini, dan saya berdoakan semoga kita semua sahabat seiman di luar sana sama-sama merebut peluang ini, sama-sama bermujahadah, bersungguh-sungguh dan istiqamah dalam melakukan ibadat puasa. Pada hari ini, bagi sesiapa yang telah pun menjalani puasa Isnin, puasa sunat Isnin hari ini dah menjelang dah pukul 5. Alhamdulillah, tak berapa jam lagi tiba saat berbuka. Yang mana dalam hadis lain Allah mengatakan dua kegembiraan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, iaitu adalah kegembiraan sewaktu dia berbuka puasa dan kegembiraan sewaktu dia bertemu dengan Tuhannya. Okey, dan saya ingin mengingatkan kita semua semoga memperbanyakkan doa sewaktu berbuka puasa, kerana itu di antara waktu mustajab doa. Jadi kita gunakanlah peluang yang ada dengan mendoakan kesejahteraan untuk semua umat Islam walau di mana pun mereka berada. Semoga dijauhi daripada ujian ini. Seandainya ditimpa dengan ujian ini, semoga Allah menganugerahkan kesabaran dan pahala yang besar bagi mereka yang diuji dengan ujian ini. Sehingga kini saya mengharapkan kita semua dapat menjalani ibadah puasa Isnin Khamis dengan jayanya, dan insya-Allah akan bersambung selama 3 hari lagi, esok, lusa dan tulat 13, 14 dan 15 mengikut kalender Islam, untuk kita sama-sama menjalankan puasa hari-hari putih, yang mana insya-Allah saya akan huraikan mengenai itu esok insya-Allah Kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.